Soal satu. Memang macam ni mai. Yang rosak. Oh. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal kiram ashab nizam sya'illahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa ahzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku melebihi kasihnya kepada ayahnya ataupun ibunya dan melebihi kasihnya kepada anaknya dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadatu istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi ibtigha'an mardat irtiwa wajhillah wa maradati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang semati semulakan Tuan Imam kita pada maghrib ini. Sebenarnya semulakan Tuan Bilal. Kemudian penjawatan kuasa Musim masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dapat sekali lagi kita sama-sama pada malam ini untuk kita sambung bab perempuan yang haram dikahwini kan. Surat 38 surat 38. Jadi perempuan yang haram dikahwini ada dua jenis lah hari itu. Pertama haram mu'abbadah, yang kedua haram muaqqatah. Haram selama-lamanya dan haram yang sementara. Haram selama-lamanya dan haram sementara. Haram selama-lamanya iaitulah seperti hubungan kerabat. Al-qarabah. Qarabah. Yang kedua musaharah. Kedua persemendaan. Yang ketiga ar-ridha. Ridha maknanya susuan. Jadi ada tiga yang termasuk dalam kumpulan haram abadah, haram selama-lamanya, iaitulah pertama qarabah, hubungan kerabat, yang kedua musaharah, persemendaan, dan yang ketiga ar-ridha, susuan. Kemudian yang selain daripada itu namanya haram muaqqatah, haram yang sementara. Haram sementara seperti
bermadu adik-beradik. Bermadu adik-beradik tak boleh lah. Kecuali seorang meninggal maka bolehlah seorang lagi dikahwini, kan. Kemudian berkahwin lebih daripada 4 orang, kan. Kemudian mengahwini perempuan musyrik yang menyembah berhala. Ada pembahasan nantilah, lihat kemudianlah. Baik, malam ni kita lihat kata musaharah, persemandaan, surat 38. Jadi terdapat 4 golongan perempuan yang haram dikahwini. Terdapat 4 golongan perempuan yang haram dikahwini kerana persemendaan. Semendalah. Pertama, zaujatul abi, zaujatul ab, ibu tiri lah, ataupun suami isteri. Zaujatul ab, zaujatul ab maknanya, kalau bahasa terjemahan secara literalnya, zaujah ni makna isteri, al-ab maknanya bapa, mana isteri bapa, isteri bapa lah, istilahnya ibu tiri lah. Ibu tiri dalam bahasa Arabnya zaujatul ab, mana isteri bapa. Isteri bapa mana ibu tiri lah. Kemudian yang kedua, nenek tiri. Nenek tiri sebelah bapa, iaitu zaujatu al-ibni. Zaujatul ibni mana isteri kepada anak lelaki, isteri pada anak. Okey. Tidak. Ibu tiri, kemudian nenek tiri sebelah bapa. Bahasa Arabnya apa? Zaujatul jad. Zaujatul jadi al-ab. Abun al-ab. Abun al-ab. Zaujatul jadi mana isteri datuk. Isteri datuk, anak bapa kepada bapa. Istilahnya nenek tiri lah. Nenek tiri sebelah bapa. Kemudian nenek tiri sebelah ibu. Jadi mereka merupakan isteri kepada asal ataupun unsur keturunan yang haram dikahwini selama-lamanya. Haram dikahwini selama-lamanya. Maknanya ini kumpulan perempuan-perempuan yang haram kita kahwini disebabkan musaharah lah. Sebabkan kita berkahwin dengan anak dia. Sebabkan kita berkahwin dengan anak dia. Maka tak bolehlah kita berkahwin dengan ibu tiri. Ibu tiri, nenek tiri sebelah bapa, nenek tiri sebelah ibu. Jadi mereka merupakan isteri kepada asal usul keturunan. Yang haram dikahwini adalah selama-lamanya. Gitu. Zaujatun ab, bahasa Arabnya zaujatun ab, mana isteri bapa. Istilah isteri bapa mana ibu tiri lah. Itu. Dan seumpamanya zaujatul jadi ab, mana isteri datuk. Isteri datuk, bapa sebelah bapa. Bapa sebelah bapa. Kemudian isteri datuk, bapa sebelah ibu. Bapa sebelah ibu. Macam tu. Kita katakan sebagai musaharah. Mana ibu tiri kita tak boleh berkahwin. Kemudian nenek tiri sebelah bapa tak boleh kita kahwin. Ini yang lelaki lah ni. Ni lelaki kan. Kita lelaki lah. Mana kita tak boleh kahwin dengan ibu tiri kita. Tak boleh kahwin dengan nenek tiri sebelah bapa. Kemudian nenek tiri sebelah ibu. Kerana mereka merupakan isteri kepada asal usul keturunan yang haram dikahwini selama-lamanya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Makna pada masa jahiliah dulu benda tu boleh. Bila Islam dah datang, Nabi dah bawa Islam, maka tak boleh lagi lah. Mana sebelum tu boleh. Sebelum tu boleh berkahwin dengan ibu tiri, boleh berkahwin dengan nenek tiri sebelah bapa, nenek tiri sebelah ibu, boleh. Kemudian Islam datang, maka tak bolehlah berkahwin lagi. Sebab Allah Ta'ala sebut tadi,
Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta mendapat seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan. Macam tu. Baik, kemudian yang kedua, menantu perempuan. Menantu perempuan, bahasa Arabnya zaujatul ibni, isteri kepada anak lelaki. Zaujatul ibni. Dalam bahasa kita ni menantu perempuan. Menantu perempuan. Kemudian isteri cucu daripada anak lelaki dan anak perempuan. Isteri cucu. Cucu kita ada isteri lah. Cucu kita lelaki lah. Cucu kita lelaki dan dia ada isteri dia. Macam tu. Mana isteri cucu daripada anak lelaki ataupun anak perempuan. Okey, tak boleh juga kita berkahwin. Dalam bahasa Arabnya dia kata zaujatun ibni. Isteri anak lelaki, anak lelaki kepada anak lelaki. Isteri anak lelaki kepada anak lelaki. Ataupun isteri anak lelaki kepada anak perempuan. Zaujatun ibni binti. Wa hakaza zaujatul furu'. Demikianlah seterusnya kepada cabang-cabang dia. Jurai lah. Mereka merupakan isteri kepada jurai atau cabang keturunan seseorang tadi. Semakanya tak bolehlah kita berkahwin dengan menantu perempuan. Sebab apa? Dia dah kahwin dengan anak kita. Ataupun kita nak kahwin dengan isteri cucu kita. Cucu kita kan. Cucu kita lelaki, dia ada anak isteri dia. Kemudian tiba-tiba cucu tadi meninggal ke? Meninggal. Semana tak bolehlah kita kahwin dengan dia. Gitu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal daripada benih kamu. Boleh ya? Faham? Boleh. Baik. Jadi dalil pengharaman ini tidak meliputi bekas isteri kepada anak angkat. Dalil pengharaman ini tidak meliputi isteri kepada bekas isteri kepada anak angkat. Sebagaimana yang berlaku pada Rasulullah SAW sendiri. Nabi ada seorang anak angkat namanya Zaid. Asalnya Zaid bin Muhammad. Dia tak kerana pada sebelum turun ayat yang menyatakan tak boleh tu, sebelum tu dibolehkan berbinkan kepada ayah angkat. Berbinkan pada ayah angkat, berbintikan pada ayah angkat. Tapi lepas tu turun ayat Quran menyatakan tak boleh lagi. Surah apa tuan-tuan? Surah Al-Ahzab kan? Ayat yang menyatakan tak boleh tu. Suratul Al-Ahzab menyatakan bahawa tidak boleh gitu kepada kita. Surah Azab ayat yang kelima dia kata, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Cara itulah yang lebih adil pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka dengan saudara-saudara kamu yang seagama dengan kamu. Gitu. Jadi Zaid namanya Zaid bin Harisah. Ayahnya namanya Harisah. Dia nak angkat kepada Rasulullah SAW. Nama sebenarnya Zaid bin Harisah. Jadi dijadikan sebagai anak angkat kepada Rasulullah. Maka jadi tukar kepada Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat yang kelima. Dia kata tak boleh berbinkan kepada Rasulullah. Naklah dibinkan kepada Harisah juga. Maka dibinkan dengan Harisah. Macam. Kemudian Nabi ada seorang sepupu. Namanya Zainab bin Jahsi. Ada seorang sepupu perempuan. Namanya Zainab bin Jahsi. Dan Nabi dikirakan boleh berkahwin dengan Zainab ini. Tapi Nabi tak bernak berkahwin dengan Zainab. Nabi kahwinkan dengan Zaid bin Harisah tadilah. Kahwin dengan Zaid bin Harisah. Pada mulanya Zaid ni dia seorang hamba.
Kemudian ayah dia dapat tahu dia ni seorang hamba, maka ayah dia datang jumpa Nabi untuk dimerdekakan. Bila dia merdeka daripada hamba, maka ayahnya iaitu Harisah beritahu pada Zaid, wahai Zaid, sekarang ni terpulang pada kamu. Nak ikut ayah boleh, nak ikut Muhammad pun boleh. Nak ikut Muhammad boleh. Maka Zaid bin Harisah, walaupun dia dah merdeka daripada hamba, dia memilih Rasulullah SAW untuk nak minta supaya Nabi jaga dia lah, macam tu, hidup dengan Nabi. Mana pergi ke mana-mana pun dia akan bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi bila sampai masa dan ketiganya, maka dia pun perlu berkahwin. Maka dikahwinkan dengan Zainab bin Jahsy. Zainab ni pula sebenarnya dia tak kenal dengan Zaid. Zainab tak kenal dengan Zaid, tetapi oleh kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikahwinkan, maka kahwinlah. Dan Nabi pun suruh kahwin dengan Zainab. Zainab ni dia ni golongan bangsawan. Dia golongan bangsawan, dia orang kaya. Dia keturunan hebat lah, keturunan berada lah. Sedangkan Zaid ni hamba, dia bekas hamba. Zaid bukan hamba. Jadi Zainab ni dia tak berkenan sebenarnya berkahwin dengan Zaid. Sebab apa? Dia lebihkan kepada keturunan dia. Dia keturunan bangsawan lah, orang hebat kan. Sedangkan Zaid ni hamba. Jadi tetapi disebabkan oleh perintah daripada baginda Rasulullah SAW supaya dikahwin, maka pun mereka kahwinlah. Tapi perkahwinan mereka itu tak bahagia. Tak bahagia. Kerana Zainab bin Jahsy ni dia mempertahankan akan keturunan dia. Dia keturunan hebat, keturunan bangsawan. Jadi kenapa dia dikahwinkan dengan si Zaid? Jadi dia banyak orang kata dia tak ikut perintah Zaid lah. Kalau rumah tangga tu dogil lah selagi kita kan, melawan cakap. Ada masanya bila dipanggil kan tak menyaut kan. Dipanggil kan tak menyaut, dono roti dah gitu. Sebab apa dia anggap Zaid ni adalah bekas hamba dan tak layak berkahwin dengan dia. Jadi Zaid tu mengadulah kepada Rasulullah SAW. Mengadu dengan Nabi, ya Rasulullah, aku bercadang untuk menceraikan isteri aku Zainab. Disebabkan oleh perangai Zainab ni macam ni. Macam ni perangai ni tak elok lah perangai dia. Bila dipanggil tak nak ikut dengan tak nak cakap dan sebagainya. Maka Nabi kata janganlah ceraikan. Bertahanlah dulu. Maka Zaid pun bertahanlah. Bertahan. Lepas tu macam tu juga. Datang lagi jumpa dengan Rasulullah SAW. Maka akhirnya Zaid pun menceraikan akan Zainab. Ceraikan Zainab. Berlakulah perceraian tadi. Bila dah habis haidahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah supaya berkahwin dengan Zainab bin Jahsy. Kekahwinlah Nabi. Sebelum daripada kedatang Islam, kan? Sebelum tu tak boleh berkahwin dengan anak isteri kepada anak angkat. Sebelum tak boleh. Tak boleh berkahwin kepada isteri anak angkat yang telah pun diceraikan anak angkat tadi. Tapi bila Islam datang, Nabi datang kan bawa Islam, maka dibolehkanlah. So maknanya boleh berkahwin dengan isteri kepada anak angkat. Macam tu. Okey. So maknanya Zaid ni orang kata boleh, mana boleh bercerai bila keadaan orang kata rumah tangga tu memang tak aman lah. Memang tak aman, tidak ada keselasian kan. Seorang ke sana, seorang ke sini, tak bahagia. Jadi maknanya jalan penyesalan itu ialah bercerai lah macam tu. Itu cara orang kata jalan keluar daripada masalah. Jadi dari pengharaman ini tidak meliputi bekas isteri kepada anak angkat. Masyarakat pada zaman jahiliyah mengambil anak angkat dan mengharamkan perkahwinan dengan bekas isterinya. Isterinya anak angkat lah. Islam membatalkan taraf anak angkat seperti ini dan menghalalkan perkahwinan dengan bekas sisi anak angkat tersebut. Macam tu. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, "Wa ma ja'ala adiyaakum wa abnaakum zalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil." Dan dia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Dia juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara yang tersebut hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja.
Dan ingatlah Allah Ta'ala menerangkan yang benar dan dialah juga yang memimpin ke jalan jalan yang benar. Okey? Itu tak boleh lah. Tak boleh maknanya membinkan kepada bapa angkat. Sebab ada yang membinkan kepada angkat. Macam tu. Pernah ada satu kes dulu tuan-tuan. Ayah angkat menjadi wali kepada anak angkat. Ayah angkat menjadi wali pada anak angkat. Sedangkan ayah kandungnya masih hidup lagi. Masih kandung ni. Dan pasangan ni tuan-tuan, dia dah sampai pada dah ada anak 3 dah. Anak 3 dah. Dia dah ada anak 3. Suami tadi masih ragu-ragu, suami perempuan tu ragu tentang perkahwinan mereka. Lalu dia buat semak cek semua kan. Tentang perkahwinan tadi. Dan dapati bahawa yang menjadi wali pada masa tersebut waktu perkahwinan tu dilangsungkan, wali dia ialah bapa angkat dia. So perkahwinan tu tak sah lah perkahwinan tu. Dan bapa angkat dia masa tu masih hidup lagi, berada di Terengganu masa tu, silap saya. Jadi mereka mohon pada mahkamah supaya perkahwinan mereka itu difarakkanlah perkahwinan tadi. Dah difarakkan perkahwinan tadi, kemudian kahwin semula dengan wali yang betul. Wali yang betul lah macam tu. Macam tu. Cuma saya tak pasti wali yang mana yang digunakan pada nikah kali kedua tu. Sebab tempat tu tak jumpa pula. Tak jumpa lagi dengan mana. Baik. Jadi kita lihat pada tadilah. Dan firman Allah Ta'ala lagi, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun min azwaji adiyaihim idza qadaw minhum watara wa kana amrullahi maf'ula. Supaya tidak ada kekesalan atas orang beriman untuk berkahwin dengan isteri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap isterinya. Maksudnya anak angkat tadi telah menceraikan isteri dia. Kemudian dah bedah. Bila dah bedah, maka bolehlah berkahwin dengan ayah angkat tadi. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Boleh kan? Kemudian Zaid bin Harithah berkahwin dengan perempuan lain setelah dia bercerai dengan Zainab bin Jahsy. Kemudian Zaid bin Harithah berkahwin dengan perempuan lain. Tak silap saya Ummu Aiman nama dia. Dan dia mendapat seorang anak bernama, dua orang anak. Salah seorangnya bernama Usamah bin Zaid. Nah, dengarkan Usamah bin Zaid. Tu anak kepada Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ni tahulah dia seorang ni panglima perang. Panglima perang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, yang C. Okey. Haram yang kedua, yang ketiga itulah haram persemedaan, yang ketiga itulah ibu mentua. Ibu mentua bahasa Arabnya ialah ummu zaujah. Ummu zaujah. Ibu kepada isteri. Ibu isterilah ataupun ibu mentua. Jadi tak harus mengahwini ibu mentua ataupun tak boleh lah. Tak boleh, haramlah berkahwin dengan ibu mentua. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ummahatu nisaikum. Wa ummahatu nisaikum. Dan haram kamu berkahwin dengan ibu-ibu isteri kamu. Ibu-ibu isteri kamu. Jadi pengharaman itu tuan meliputi semua keturunan ibu mentua. Seperti ibu kepada ibu mentua. Ibu, mana nenek lah. Ibu kepada ibu mentua. Kan? Ibu kepada ibu mentua, nenek. Dan nenek dan ke atas. Banyak kan? Mana yang atas-atas itu tak boleh lah. Bila kita dah berkahwin dengan isteri kita, maknanya mak kepada isteri kita tu, nenek pada isteri kita, semana kita tak boleh berkahwin lah dengan mereka. Macam tu. Sama ada dah berlaku persetubuhan ke, tak berlaku persetubuhan ke, tak boleh kahwin. Contohnya kita kahwin dengan anak dia, anak perempuan dia. Tiba-tiba anak perempuan dia meninggal. Kita tak boleh kahwin dengan ibu mentua itu. Walaupun tidak berlaku persetubuhan dengan isteri kita.
Walaupun kita tak ada melakukan persetubuhan, tetap haramlah. Ke atas, yang ke atas haram. Gitu, Jadi tiga golongan perempuan ini haram dikahwini semata-mata dengan sebab akad nikah. Sama ada berlaku persetubuhan ataupun tidak. Sama ada berlaku persetubuhan dengan isteri kita ataupun tidak berlaku persetubuhan, tetap juga haram kita berkahwin dengan ibu mentua. Kemudian nenek, kan, nenek dia, moyang dia dan sebagainya, mana ke atas, tak boleh tak. Sekiranya akad nikah berlaku dengan mana-mana golongan perempuan tersebut, maka hukumnya adalah batal. Hukumnya batal lah, tak boleh lah. Mana kenalah farakkan pernikahan tu. Kalau seandainya berlaku pernikahan, maka hendaklah difarakkan pernikahan tadi. Kenalah pergi mahkamah, mohon mahkamah, kan, supaya difarakkan pernikahan. Kena cerita pada hakim lah, kerana hakim pun tak tahu. Hakim pun tak tahu cerita. Apa masalah cerita sebenarnya kamu ni? Cuba cerita sikit. Kan? Kenalah cerita kan. Ceritakan daripada A sampai Z. Barulah hakim boleh buat putusan. Baik, kemudian apa lagi yang haram kita berkahwin? Anak tiri perempuan. Bintu zaujah. Bintu zaujah, bintu mana anak perempuan, az-zaujah isteri. Anak perempuan isteri. Istilah lain ialah anak tiri. Anak tiri perempuan. Anak tiri perempuan haram dikahwini oleh bapa tiri. Pengharaman ini berlaku apabila ibu kepada anak tiri tersebut telah disetubuhi oleh bapa tiri. Setelah disetubuhi oleh bapa tiri, maka anak tiri kita tu tak boleh kita kahwin. Bila contohnya isteri kita tu dah meninggal. Meninggal kan. Nak kahwin dengan anak dia tak boleh lah. Haramlah kita kahwin. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Waraba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dahaltum bihinna fa in lam takunu dahaltum bihinna fala junaha alaikum. Dan anak-anak isteri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang telah kamu campuri, tetapi kalau kamu belum mencampuri mereka, mana isteri kamu, dan kamu telah pun menceraikan isteri tadi, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengan dia. Mana kalau tidak berlakunya persetubuhan dengan ibu dia, kemudian kamu bercerai dengan ibu dia, ataupun ibu dia meninggal dan sebagainya, so maknanya boleh berkahwinlah dengan anak isteri tadi. Sebab apa? Dengan ibu ni tidak berlaku persetubuhan. Jadi kalau berlaku persetubuhan, maka tidak boleh berkahwin dengan anak tiri. Macam tu. Boleh? Boleh. Jadi pengharaman ini tuan-tuan, pengharaman ini tidak hanya kepada anak tiri yang tinggal bersama-sama dengan bapa tiri, tetapi juga anak tiri yang tidak tinggal bersama-sama dengannya. Sebab ada anak tiri yang kadang-kadang tinggal serumah dengan kita, dengan ibu tiri, dengan bapa tiri. Ada anak tiri yang tinggal dengan ibu yang bapa tiri, sekali dengan mak kan. Ada yang anak tiri yang duduk asing, Jadi pengharaman ni termasuk siapa ada yang duduk sendiri sebumbung ataupun yang tinggal tempat lain, berjauhan. Asal dah berlaku persetubuhan dengan ibu dia, maka tak bolehlah kahwinlah macam tu. Baik, kemudian maksud anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu adalah bagi menerangkan kebiasaan anak tiri tinggal bersama-sama bawah jagaan bapa tiri dan juga ibu dia. Biasanya tu kan. Biasanya anak tiri tinggal sekali lah dengan mak dia, dengan bapa tiri. Tapi ada juga macam yang dah besar-besar ni, dia tak tinggal lagi dah. Yang besar-besar ni biasa duduk asing. Dia tak tinggal dengan mak dia, tak tinggal dengan bapa tiri kan. Dia duduk asing lah. Yelah, takut nanti terjadi benda-benda tak elok lah macam tu. Kemudian demikianlah sebaliknya, seorang perempuan haram mengahwini bapa tiri. Kalau ada sudut perempuan pula, perempuan tadi haram berkahwin dengan bapa tirinya. Seandainya telah berlaku persetubuhan lah dengan anak dia. Kemudian menantu lelaki. Menantu lelaki pun haram, anak tiri dan bapa mentua pun adalah hukumnya haram. Ini daripada sudut pandangan perempuan lah. Kalau kita dalam kedudukan perempuan, begitulah. Sebagaimana lelaki tadi haram, itu juga daripada perempuan pun haram juga. Jadi,
Baik, kemudian al-muharramat birrada'. Haram dengan sebab penyusuan. Haram dengan sebab penyusuan. So, terdapat 7 golongan perempuan yang haram dikahwini kerana penyusuan. Tuan-tuan, terdapat 7 golongan perempuan yang haram dikahwini dengan sebab penyusuan. Di dalam Quran disebut 2 golongan sahaja. Manakala bakinya dijelaskan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 7 golongan itu ialah yang pertama ibu susuan. Pertama ibu susu. Haramlah kita berkahwin dengan ibu susu. Ibu susu ialah perempuan yang telah menyusukan anak orang lain. Dan Nabi, contohnya Nabi ada ibu susu kan? Siapa ibu susu Nabi? Halimatul? Okey, Halimatul Sa'diyah. Nabi ada 2 ibu susu. Ibu susu yang pertama, ibu susu yang kedua. Ibu susu pertama siapa? Suhaibah. Suhaibah, ibu susu Nabi yang pertama. Yang kedua, Halimatul Sa'diyah. Ibu susu, tadi yang pertama, kemudian ni yang kedua. Halimatul Sa'diyah yang kedua. Okey. Kemudian Nabi ada saudara susuan. Nabi ada saudara susuan. Kalau yang menyusu dengan Suhaibah, ialah Nabi, Sayyidina Hamzah dan Abu Salamah. Nabi, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Okey, ni saudara susuan baginda Rasulullah ketika menyusu dengan Suhaibah. Kemudian ketika menyusu dengan Halimatul Sa'diyah, ada lagi saudara susuan Rasulullah SAW. Antaranya ialah Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Haris bin Abdul Uzza. Abdullah bin Haris bin Abdul Uzza. Yang ketiga, Syaimah binti Haris. Syaimah binti Haris bin Abdul Uzza. Kemudian yang keempat, Aisyah bin Haris bin Abdul Uzza. Ini saudara susuan. Nabi tak boleh berkahwin dengan Syaimah. Nabi tak boleh berkahwin dengan Aisyah bin Haris ni. Kalau Sayyidina Aisyah tu yang anak Abu Bakar tu memang isteri Nabi lah. Yang ini saudara susuan yang Nabi tak boleh kahwin. Iaitulah Aisyah bin Haris bin Abdul Uzza. Seorang lagi Syaimah binti Haris, Aisyah binti Haris, kemudian Syaimah binti Haris bin Abdul Uzza. Kemudian ada lagi pendapat menyatakan ada lagi saudara susuan yang lain yang pernah menyusu dengan Halimatul Sa'diyah seperti Abdullah bin Al-Haris. Abdullah bin Al-Haris, Anisah bin Al-Haris, Uzzafah ataupun Juzzamah binti Al-Haris. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Pun ada riwayat mengatakan Hamzah bin Muttalib pun pernah menyusu dengan Halimatul Sa'diyah. Jadi semua saudara susuan yang perempuan ni maka haram berkahwin dengan Rasulullah SAW. Jadi Nabi tak pernah ada kan seruan, ada permintaan supaya Nabi berkahwin dengan Syaimah. Mereka tak tahu bahawa Syaimah ni saudara susuan dia, saudara susuan Rasulullah. Maka Rasulullah kata, aku tak akan berkahwin dengan dia sebab dia adalah saudara susuan aku. Maka tak adalah perkahwinan Nabi dengan Syaimah. Itu. Baik. Jadi ibu susuan ialah perempuan yang telah menyusukan anak orang lain. Dia haram dikahwini anak susuan tersebut termasuk ibu kepada ibu susuan. Ibu pada ibu susuan pun tak boleh. Nenek sebelah ibu susuan pun tak boleh. Nenek sebelah bapa, ibu susuan pun tak boleh. Pun tak boleh. Okey? Macam mana dikatakan yang dikatakan sebagai telah diiktiraf sebagai anak susuan tu? Dia berapa kali menetek? Berapa kali menetek? Maka dikira sebagai anak susuan. Dua juga. Berapa kali? 5 kali. 5 kali susuan. Bukan 2 kali, 5 kali. 5 kali susuan. Kalau suami menyusu dengan isteri, macam mana? Susuan ke tak?
Tak termasuk. Tak termasuklah anak susuan, tak masuk. Okey. Dia susuan tu dia mestilah mengenyangkan budak tu. Tak kenyang kan, biasa tak kenyang. Dia mestilah mengenyangkan. Susuan pertama kenyang, lepas tu susuan kedua kenyang, susuan ketiga, susuan empat dan susuan kelima. Maknanya kelima-lima tu kenyang. Maka dikira sebagai anak susuan. Ataupun ibu susuan lah, bagi yang ibu tu ibu susuan lah. Maka tak boleh lah dia berkahwin dengan ibu susuan dia. Macam tu. Okey? Jadi bukan dua. Baik. Kemudian adik-beradik perempuan susuan. Macam tadi kan. Macam Nabi kan ada tadi. Adik-beradik susuan macam Syaimah bin Haris tadi. Kemudian Aisyah bin Haris kan. Adik-beradik perempuan susuan. Mereka ialah perempuan lain yang menyusu dengan ibu kita. Atau kita menyusu dengan ibunya. Atau kita dan perempuan yang lain sama-sama menyusu dengan seorang perempuan yang lain. Kan? Dia katakan saudara susuan lah tu. Adik-beradik perempuan susuan. Ataupun adik-beradik lelaki susuan. Kalau daripada sudut pandangan perempuan pula, adik-beradik lelaki lah. Gitu. Jika seorang perempuan menyusu dengan ibu kita. So, kita haram. Dia haram berkahwin dengan kita. Haram kita kahwini. Namun kita halal menikahi adik-beradik perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita. Namun kita halal menikahi adik-beradik perempuannya ibu tadi. Kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita. Jika kita menyusu dengan ibu kepada seorang perempuan, maka kita haram mengahwini perempuan tersebut dan semua adik-beradik perempuannya. Jika kita menyusu, jika kita menyusu dengan ibu kepada seorang perempuan, kita menyusu dengan ibu kepada seorang perempuan, maka kita haram mengahwini perempuan tersebut. Kita haram kahwin dengan perempuan tersebut lah. Dan semua adik-beradik perempuannya. Mana anak kepada ibu tadi lah. Anak kepada ibu tadi. Anak kepada ibu susu. Mana anak pada ibu susu tu, anak dia ada perempuan. Anak pada ibu susu, mana anak ada perempuan. Okey? Maka kita haram berkahwin dengan anak perempuan daripada ibu susu tu. Itu juga adik-beradik yang lain. Itu juga adik-beradik lain. Ulang balik. Jika kita menyusu dengan ibu kepada seorang perempuan, kita menyusu dengan ibu pada seorang perempuan, maka kita haram mengahwini perempuan tersebut. Dan semua adik-beradik perempuannya. Sebab adik perempuan itu sudah tentu menyusu dengan ibu tadi. Kalau si perempuan menyusu dengan ibu kita tak boleh kahwin dengan perempuan itu sahaja. Tapi adik-beradik itu boleh lah. Adik-beradik boleh. Adik-beradik dia boleh. Tapi kalau anak dia, macam tadi kan, ni lain surah ni, lain ni. Jika kita menyusu dengan ibu kepada seorang perempuan, maka kita haram mengahwini perempuan tersebut. Dan semua adik-beradik perempuan dia. Maka haram kita kahwin. Mak saudara dia lah. Mak saudara dia kan? Gitu. Ni ibu dia, ni ibu susu. Okey, ni ibu susu kita. Ni ibu susu. Bawah ibu susu ada anak perempuan. Bawah ibu susu ada anak perempuan kan? Kan? Jadi kita haram berkahwin dengan anak perempuan itu. Itu juga dengan adik-beradik dia. Itu juga dengan adik-beradik. Sebabnya adik-beradik ini pun menyusu dengan ibu dia. Sebab adik-beradik ini pun menyusu dengan ibu dia. Ibu yang satu kan? Sebab menyusu ibu satu, maka tak bolehlah kita berkahwin dengan dia. Sebenarnya tak boleh kita berkahwin dengan dia tadi. Boleh? Mana? Mak saudara dia? Tak boleh. Kita tengok tadi kan? Jika seorang perempuan yang atas tu, jika seorang perempuan menyusu dengan ibu kita, dia haram kita kahwini. Namun kita halal menikahi adik-beradik perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita tadi.
Kalau dia tak menyusu, kan? Maknanya ini mak susu. Ni mak susu. Okey, ni kita. Ni perempuan tadi. Perempuan tadi kan? Perempuan. Dan perempuan ni pun mak yang lain. Perempuan ni mak lain. Yang ni mak susu je. Jadi perempuan ni pun dia ada beradik perempuan lagi. Ada adik perempuan yang lain lagi. Dengan mak yang lain tadi. Okey? Jadi kita tak boleh kahwin dengan dia. Tapi kita boleh kahwin dengan adik-beradik yang lain. Sebab adik-beradik lain tak menyusu dengan ibu susu tadi. Tak boleh lah. Yang mengisap susu dengan perempuan tadi, ibu susu tadi tak boleh lah. Yang tak mengisap ibu susu, yang tak mengisap tadi, bolehlah kita kahwin. Bolehlah kahwin. Gitu. Okey. Susu tak boleh. Boleh Okey. Kemudian jika kita menyusu, yang bawah tu pula. Itu tak tahu. Itu nak kena tengok pula lagi. Yelah. Sama je. Tu okeylah kot. Putih lain. Susu yang sama, brand yang sama lah. Brand sama. Mana brand yang sama? Okey, disebabkan brand yang sama, bolehlah kot. Bolehlah insya-Allah kot, kan? Tak apalah, nanti saya cek balik lah. Cek balik. Dia penting tu kenyang lah tu. Penting tu kenyang. Makna tak adalah orang kata kalau seandainya dia menyusu tu di pertengah jalan, tiba-tiba dialihkan puting ke apa kan, sehingga dia tak dapat kenyang, maka tak dikira lah. Dia tak dikira satu. Dia pasti kenyang, cendawa istilah kita cendawa. Kenyang tu maka dikira satu. Kalau tak sampai kenyang maka tak dikira satu. Separuh saja. Ada ke 2 kali kenyang? Kenyang Oh, abang ada pengalaman 2 kali kenyang. Okey, boleh lah. Kalau 2 kali kenyang, boleh. 2 kali kenyang. 5 kali. Tu tak tahu lah. Nanti kita tengok balik lah. Payah sikit lah benda ni. Kan? Ada salah 5 kali. Sama ada dia kata yang dikira sekali tu, maknanya boleh 2 kali usap, maka dikira sekali, yang penting kenyang lah. Ataupun maknanya kalau 2 kali tu nak kira macam tak cukup lah kan, 2 kali. Sekali tu tak cukup lah. Tak apalah, nanti saya tengok balik lah. Kita tengok balik. Okey. Dia ada kitab pembahasan ni dalam kitab apa tu, Fathul Muin. Saya nak tengok balik kitab poin tu, macam mana dia punya pembahasan dia. Okey, seterusnya insya-Allah nanti kita tengok balik. Baik. Kemudian, namun adik-beradik kita halal mengahwininya dan semua adik-beradik perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita. Dan adik-beradik lelaki pula, kita pula tidak menyusu dengan ibu perempuan itu. Maka bolehlah. Bolehlah, itu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu. Kemudian anak perempuan adik-beradik lelaki susuan. Ini pun haram kan? Haram tak? Hubungan penyusuan kan? Pertama ibu susu. Okey, kedua
B tadi adik-beradik perempuan susuan. Yang C, anak perempuan adik-beradik lelaki susuan. Anak perempuan adik-beradik lelaki susuan. Anak perempuan dia. Kita sama susuan dengan dia. Dia pula ada adik, dia pula ada anak perempuan. Maka haramlah kita berkahwin anak perempuan itu. Kemudian anak perempuan adik-beradik perempuan susuan pun haram juga kita kahwin. Kemudian ibu saudara susuan sebelah bapa. Ibu saudara susuan sebelah bapa, iaitu perempuan yang menjadi adik-beradik susuan kepada bapa. Ni pun tak boleh lah. Ibu saudara susuan sebelah bapa, iaitu perempuan yang menjadi adik-beradik susuan kepada bapa. Kemudian ibu saudara susuan sebelah ibu. Ibu saudara susuan sebelah ibu, iaitu perempuan yang menjadi adik-beradik susuan ke sebelah ibu. Kemudian anak perempuan susuan, iaitu anak perempuan yang menyusu dengan isteri kita. Anak perempuan susuan itulah anak perempuan yang menyusu dengan isteri kita. Anak perempuan yang menyusu dengan isteri kita. Maka kita ialah bapa susuan kepada anak tersebut. Pun tak boleh lah. Ulang semula, G tu anak perempuan susuan. Betul Betul tak? Al-bintu minar rada'ah. Bahasa Arabnya al-bintu minar rada'ah. Anak perempuan daripada susuan. Iaitu yang menyusu daripada isteri engkau. Yang mana dia menyusu daripada isteri engkau. Anak perempuan daripada susuan, mana yang menyusu daripada isteri engkau. Maka adalah engkau itu bapanya daripada rada'ah, daripada susuan. Anak perempuan susuan, iaitu anak perempuan yang menyusu dengan isteri kita. Maka kita adalah bapa susuan kepada anak tersebut. So mana kita pun tak boleh berkahwin lah dengan dia. Jadi hal ini berdasarkan kepada hadis daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala Rasulullah, inna rada'ah tuharimu ma yahrumu minal wiladah. Sesungguhnya penyusuan itu mengharamkan perkahwinan itu sebagaimana haram disebabkan kelahiran. Sebagaimana haram disebabkan kelahiran, maka haram juga lah disebabkan oleh susuan tadi. Itu juga dengan hadis daripada Ibn Abbas. Qala Nabi SAW fi binti Hamzah radhiyallahu ta'ala anha, la tahilu li yahrumu minar rada' ma yahrumu min nasab wa hiya bintu ahi minar rada'ah. Daripada Ibn Abbas katanya Nabi bersabda tentang anak perempuan Hamzah. Kan Hamzah menyusukan dengan siapa tadi? Hamzah menyusu dengan Suhaibah kan? Okey, Hamzah menyusu dengan Suhaibah. Betul tak? Okey, sekejap saya tengok balik. Okey. Yang menyusu dengan Suhaibah ada dua. Pertama Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Jadi Hamzah ni dia ada anak perempuan. Istilahnya tu kan? Kan Nabi bersabda tentang anak perempuan Hamzah. Dia tidak halal bagiku. Mana Nabi tak boleh kahwin dengan anak perempuan Hamzah. Dia tidak halal bagiku disebabkan oleh susuan. Sebagaimana yang haram disebabkan oleh nasab, keturunan. Dia adalah anak perempuan adik-beradik susuanku. Mana Hamzah kan adik-beradik susuan dengan Nabi. Kan? Jadi Hamzah dia anak perempuan. Jadi Nabi tak boleh kahwin dengan anak pada Hamzah itu. Dia tak boleh. Begitu juga dengan contohnya anak Abu Salamah. Kalau Abu Salamah tu ada anak perempuan, Nabi pun tak boleh kahwin dengan anak Abu Salamah. Abdullah bin Abdul Asad. Jadi seperti mana lelaki, seorang perempuan juga haram berkahwin dengan bapa susuan. Jadi macam mana lelaki tadi, perempuan macam tu jugalah. Jadi seorang perempuan haram berkahwin dengan bapa susuan, anak lelaki susuan, adik-beradik lelaki susuan, anak lelaki pada adik-beradik lelaki susuan, bapa saudara susuan sebelah bapa, dan bapa saudara susuan sebelah ibu. Ia juga haram berkahwin disebabkan susuan dengan perempuan yang berikut. Pertama, ibu mentua susuan, iaitu perempuan yang menyusukan isteri kita.
Tak bolehlah kita berkahwin dengan ibu mentua susuan. Kemudian anak tiri susuan. Itulah anak perempuan yang telah menyusu dengan isteri kita semasa perkahwinannya dengan perempuan lelaki yang terdahulu, dengan suami yang terdahulu. Kemudian ibu tiri susuan, iaitulah madu kepada ibu susuan. Kemudian menantu susuan, iaitu isteri kepada anak susuan. Okey? Itu sebabnya bila nak kahwin ni kena check betul-betul lah. Takut betul kahwin dengan susuan sendiri. Susuan yang tak boleh kita kahwin kan. Kena check tu. Kan orang kadang-kadang dia bongih dia. Ambil bona lah pejabat agama ni. Banyak nak check itu. Menyusahkan. Kan? Tapi itulah dia punya masalah dia. Kan? Kenapa kadang proses tu lama. Nak check satu-satu kan. Nak kena check dokumentasi kan. Supaya jangan berlaku kesilapan bila perkahwinan tu berlaku. Bila dah silapkan kan susah. Dah kahwin, dah nikah, tiba-tiba saudara susuan. Bila saudara susuan nak kena farakkan balik mahkamah lah. Dah satu hal lah pergi mahkamah lah nak farakkan. Kadang ada juga ni nyalahkan pejabat agama tu. Dia salahkan pegawai. Dia kata pegawai tu lah. Itulah pegawai tu tak berguna, tak check betul-betul, disalahkan pegawai pula. Macam tu. Bila lambik kan marah, bongih. Bila copek kan tak betul kan marah pula pejabat agama. Gitu kan? Jadi kena faham lah. Kan? Walaupun macam saya ni tak kerja lagi sebagai pendaftar, tapi mana kita ada pengalaman lah benda tu. Kan? Sebab ada ni kadang-kadang nak cepat. Bila lambat kan bongih. Kan macam-macam lah. Lepas tu adalah buat aduan lah. Aduan ke MB pula tu. Bila dah buat aduan ke MB lambat kan, kita lah kena jawab lah tu. Satu hal juga tu. Baik tuan-tuan Jadi sekadar itulah perbincangan kita malam ni. InsyaAllah akan datang kita haram sementara. Haram muakkatah. InsyaAllah. Yang tadi nanti kita share balik lah. Macam tu. Dua kali tu. Maknanya dia menetik sekali. Lepas tu dia tanggalkan dia punya tetik tu kan. Lepas tu dia tetik kali kedua. Sampai kenyang kan. Tetik kali kedua sampai kenyang. Macam tu. Bagi saya lah kalau menetik walaupun dua kali tapi kenyang. Dia dua kali tapi kenyang kan. Tapi dikira sebagai satu kali netek lah tu. Satu kali dah tu. Macam tu. Mana netek yang pertama tu tak kenyang, maka netek pertama tu tak dikira lah sebagai satu sekali netek. Mana yang netek yang kedua tu lah. Netek yang kedua tu yang dikira kenyang tu. Maka itulah baru dikira satu. Pada saya lah. Mana netek yang kedua tu baru dikira satu. Sedangkan netek yang pertama tu tak dikira satu. Macam tu. Pada saya. Tapi tak apalah, nanti kita check boleh lah macam tu. Itu yang berapa tahun tu? Setahun lebih lah. Dia mengayal setahun lebih lah. Supaya kerja coach. Dia menetek 2 tahun je. Dia tempohnya 2 tahun je. 2 tahun Komariah. Dah bawah, dah atas 2 tahun tu, dah tak termasuk dah tu. Dia tempoh menetek ni 2 tahun. Gitu. Macam Nabi kan menetek dengan Halimah Sa'diyah selama 2 tahun. Kali pertama tu tak sampai setahun. Maka nak dipulangkan semula kepada ibu dia. Disebabkan oleh orang kata malaikat datang membelah dada Nabi tu. Jadi Halimah Sa'diyah dia takutlah. Takut terjadi apa-apa pada Nabi, maka dia pulang kepada Siti Aminah balik. Kemudian Siti Aminah kata, kan benda ni pernah terjadi dahulu. Janganlah kau takut, dia kata. Maka Halimah Sa'diyah pun ambil balik Nabi. Sebelum tu tak cukup 2 tahun. Ambil kali kedua tu baru cukup genap 2 tahun. Menetek dengan Halimah Sa'diyah. Gitu lah. Okey, habis
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa ma'al mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fata ya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana alifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kabarallahu minkum. Sama